Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang ke-7 Bab 3 Matematik tingkatan 3, iaitu tajuknya Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, untuk video kali ini kita akan melihat beberapa contoh yang berkaitan dengan bahagian B, iaitu pengurusan kredit dan hutang. Okey, untuk contoh yang pertama kita akan melihat contoh pengiraan yang melibatkan pengurusan kredit dan hutang dengan bijaksana. Okey, contoh yang pertama, Zahid ingin membeli sebuah televisyen pintar 55 inci yang berharga RM3,000 di kedai elektrik Ho, tetapi beliau kekurangan wang sebanyak RM1,000. Kedai elektrik Ho sendiri menyediakan pinjaman segera bagi pembelian dengan kadar faedah 4% setahun. Zahid juga memiliki kad kredit. Apakah kemudahan kredit yang harus digunakan oleh Zahid dan nyatakan kelebihannya? Okey, sekarang soalan menyatakan ataupun soalan suruh kita memilih apakah kemudahan kredit yang patut Zahid pilih. Sama ada yang pertama pinjaman segera ataupun yang kedua menggunakan kad kredit. Okey, jadi yang pertama, kemudahan kredit yang terbaik yang Zahid patut gunakan ialah kredit ni hutang ya. Okey, yang terbaik yang kita gunakan, yang saya patut gunakan ialah menggunakan kad kredit. Okey, berbanding dengan pinjaman segera. Okey, kenapa Zahid perlu menggunakan kad kredit? So, kat sini kita perlu nyatakan kelebihan penggunaan kad kredit. Okey, yang paling penting penggunaan kad kredit ini ialah Zahid tidak perlu membayar faedah. Okey, tidak perlu membayar faedah. Bila masa Zahid ni tak perlu bayar faedah? Okey, jika hutangnya dilunaskan ataupun dilangsaikan dalam tempoh masa tanpa faedah. Tanpa faedah, iaitu dibayar awal lah. Berbanding dengan pinjaman segera. Berbanding pinjaman segera yang menawarkan faedah sebanyak 4% setahun. So, penggunaan kad kredit merupakan satu cara yang kira bijak untuk Zahid dan tidak perlu membayar sebarang faedah jika beliau bayar hutangnya dalam tempoh masa tanpa faedah yang ditetapkan. Okey, itulah contoh jawapan bagi contoh yang pertama. Sekarang kita akan melihat pula contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua pula ialah contoh yang berkaitan dengan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Okey, contoh soalan, Vincent menerima penyata kad kredit untuk bulan Januari 2020 dari Bank Bunga. Penyata menunjukkan Vincent mempunyai baki terkini ataupun baki tertunggak sebanyak RM6,500. Anggapkan bahawa Vincent tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Februari. Okey, soalan A, berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Vincent? Okey, seperti mana yang telah diberitahu dalam video yang lepas, bayaran minimum yang dikenakan untuk penggunaan kad kredit ialah sebanyak 5%. 5%. Jadi bila nak kira bayaran minimum, bersamaan 5% ialah 5/100 darabkan dengan bakinya sebanyak RM6,500. Kita gunakan kalkulator. 5/100 darabkan dengan RM6,500. Jawapannya ialah RM325. Itu ialah bayaran minimum bagi baki sebanyak RM6,500 untuk 5%. Soalan B pula.
jika Vincent hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Vincent? Okey, sekarang kita nak kira berapakah baki Februari jika Vincent lambat bayar. Okey, bukan lambat bayar. Okey, Vincent membuat pembayaran pada bulan Februari. Okey, sekarang baki yang pertama kita kira dulu baki. Okey, baki dalam bulan Februari. Okey. So baki Februari lepas dah buat bayaran minimum pada bulan Januari ialah RM6,500 tolakkan dengan RM325. Jawapannya ialah 6,500 tolakkan 325, RM6,175. Okey, yang kedua. Yang kedua pula, berapa bayaran faedah? Okey, faedah yang dikenakan dalam bulan Februari. Okey, bayarannya ialah baki pada bulan Februari darabkan dengan untuk dia punya bayaran lewat sebanyak, faedahnya dikenakan sebanyak 18%. Okey, ini ialah lebih bayar, lebih tempoh masa. Okey, faedah. Okey, darabkan dengan bilangan hari sebanyak 15 hari daripada 365 hari setahun. Jadi baki ialah sebanyak 6,175 darabkan 18% bersamaan 18/100 darabkan 15/365. Okey, kita kira 6,175 darabkan 18 perkan dengan 100 darabkan 15 perkan dengan 6,175 darabkan 18/100 darabkan 15 perkan dengan 365. Jawapannya ialah RM45.68. Kita bundarkan. Okey, so baki pada bulan Februari. Okey, so ataupun jumlah baki pada bulan Februari ialah, tambahkan bakinya tadi sebanyak 6,175 tambahkan dengan faedah sebanyak RM45.68. 6175 tambahkan RM45.68. Jawapannya ialah RM6,220.68. Okey, itu ialah jumlah baki pada bulan Februari bila Vincent membuat bayaran minimum sebanyak RM325. Okey, contoh soalan C pula. Jika Vincent terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Januari, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Vincent? Okey, kes sini pula jika Vincent langsung tak buat apa-apa pembayaran minimum pada bulan Januari. So langkahnya sama seperti langkah B tadi. Yang pertama kita kena kira dulu faedah yang dikenakan. Okey, faedah yang dikenakan. So baki tadi ialah sebanyak 6,500 sebab beliau tak buat apa-apa pembayaran. Darabkan dengan 18/100. Ini darabkan dengan bilangan hari 15/365. Okey, so kita kira guna kalkulator. 6,500 darabkan 18/100 darabkan dengan 15/365. Jawapannya RM48.08. Okey, kemudian kalau tak bayar apa-apa akan dikenakan charge lewat. Okey, charge lewat. Okey, charge lewat bersamaan dengan 1%. Okey, charge lewat ialah sebanyak 1%. 1% bersamaan dengan 1/100 darabkan dengan jumlah baki. Jumlah baki iaitu 6,500 tambahkan dengan faedah sebanyak RM48.08. So jawapannya 1/100 darabkan
RM6,500 tambahkan RM48.08. So jumlahnya ialah sebanyak cas lewat RM65.48. Okey, kemudian jadi dia punya baki Februari yang ketiga ataupun jumlah baki Februari. Tambahkan semua. RM6,500 yang asal tambahkan dengan faedah yang dikenakan sebanyak RM48.08. Tambahkan dengan cas lewat sebanyak RM65.48. Tambahkan semua RM6,500. Tambahkan RM48.08. Tambahkan dengan RM65.48. So jawapannya ialah RM6,613.56. Okey, itu ialah jumlah baki Februari jika Vincent langsung tak buat apa-apa sebarang pembayaran walaupun minimum untuk bulan Januari. Okey, sekarang kita akan melihat pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga pula ialah contoh yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit. Soalannya, Sheila ingin membeli sebuah pencetak buatan Cina secara atas talian. Beliau melayari internet dan menjumpai dua promosi menarik seperti berikut. Yang pertama, syarikat Fang di China menawarkan harga promosi sebanyak $100. Untuk tempahan daripada luar China, caj kiriman $20 dikenakan. Okey, untuk promosi yang kedua, syarikat Logik di Malaysia menawarkan harga promosi sebanyak RM499. Penghantaran adalah percuma untuk semua tempahan ke alamat tempatan. Sheila bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit dan beliau faham bank akan mengenakan caj tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Andaikan kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia ialah RM4.22 bersamaan $1. Sebagai pengguna bijak, tawaran manakah yang Sheila harus pilih? Berikan justifikasi anda. Okey, sekarang kita kena buat pengiraan harga dan juga caj tambahan yang dikenakan jika ada bagi kedua-dua syarikat. Okey, yang pertama ialah syarikat Fang daripada China ni. Okey, syarikat Fang. Okey, ni daripada luar negara ataupun daripada China. Okey, yang pertama kita nak kira dia punya harga pencetak dulu. Okey, harga pencetak. Okey, harga dalam US dollar ialah sebanyak USD $100. Darabkan dengan tukaran wang ialah $1 bersamaan RM4.22. Kalau $100 darabkan je dengan RM4.22. Okey, jadi 100 darabkan RM4.22 bersamaan RM422. Okey, ini harga pencetak dalam unit ringgit Malaysia. Yang kedua pula, caj kiriman. Okey, so nak kira nak beli barang daripada luar negara kena ada caj kiriman. Jadi caj kiriman yang dikenakan ialah sebanyak $20. So $20 darabkan dengan tukaran Malaysia sebanyak RM4.22. Okey, darabkan saja $20 darabkan RM4.22. Okey, jadi jawapannya RM84.40. Okey, kemudian ada caj. Okey, ada caj tambahan. Okey, caj tambahan ni daripada bank lah. Okey, iaitu sebanyak 1%. Gimana 1%? Ni 1%. Jadi 1/100 darabkan dengan darabkan dengan harga pencetak tadi dalam ringgit Malaysia iaitu RM422. Okey, RM422. Jawapannya ialah 1/100. Okey, 1/100 darabkan RM422. Jawapannya okey, RM4.22. Okey,
RM4.22. Jadi jumlah bayaran yang dikenakan semua sekali. Okey, so jumlah bayaran semua tambahkan semua, iaitu tambahkan harganya RM422, tambahkan caj kiriman RM84.40, tambahkan caj tambahan daripada bank sebanyak RM4.22. Okey, jawapannya 422 tambah RM84.40 tambah RM4.22, jumlahnya RM510.62. Okey, itu daripada syarikat Fang China. Sekarang yang kedua pula kita tengok daripada syarikat Logic. Okey, ini daripada Malaysia. Okey, so harga yang ditawarkan ialah, yang pertama, harga yang ditawarkan oleh syarikat Malaysia ialah sebanyak RM499. Itu saja. Okey. Sekarang kita kena buat perbandingan antara kedua-dua ni, mana satu yang Sheila kena pilih. So yang Sheila kena pilih ialah, buat pilihan ialah mestilah syarikat Logic. Okey, syarikat Logic. Okey, kenapa kena pilih syarikat Logic? Sebabnya yang pertama, harganya murah. Harga murah berbanding syarikat Fang. Berbanding syarikat Fang. Yang kedua, tiada caj tambahan. Tiada caj tambahan. Okey, so kita dah siap membuat pengiraan yang melibatkan penyelesaian masalah penggunaan kad kredit. Okey, itu saja untuk video kali ini. Video yang akan datang kita akan melihat pula contoh-contoh pengiraan yang melibatkan pengiraan balik bayaran pinjaman dan juga pembayaran ansuran. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada saran komen, teguran, cadangan dan sebagainya boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.